Mana dah? Baik. Baik. Bahan satu dua. Kita buka majlis dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal alikiram wassalam nizam syaullahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah ataupun perhatikanlah akan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari besok ataupun akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia meliputi ilmunya terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Yang mati Fadil imam kita, tadi juga Tuan Bilal, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan diri syukur Allah Ta'ala kerana kita dapat bersama malam ni sekali lagi untuk kita sambung kuliah maghrib kita. Kitab Jauharah Marhum, Jauharah Marhum wa Munabbihatul Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, orang Kelantan, orang besar ni. Baik, kita sampai surah apa? 183. Fadilat zikrul maut. Betul? Fadilat mengingati mati. Betul? Mengingati mati ataupun menyebut matilah. Baik, kita sampai faedah. Betul? Faedatul makruh. Atas sekali ya. Baik, atas sekali. Yang ada kitab semak, yang tak ada kitab dengar saja. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mendapat insya-Allah. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif atau pengarang kita, dan insya-Allah memberi manfaat akan ilmu dalam dua negara, iaitu dunia dan akhirat. Faedatun, bermula ini satu faedah. Makruh. Makruh bagi orang yang sentosa agamanya, mencinta akan mati dan mendoa dengan dia dengan sebab turun balak pada dirinya atau hartanya ataupun ahlinya. Kata ulama, makruh
Makruh bagi orang yang sentosa agamanya, mana agama dia itu terpelihara, mencita akan mati. Makruh kita mencita, mana menginginkan kepada kematian, dan berdoa dengan dia dengan sebab turun balak pada dirinya, sebabkan balak yang berlaku pada dirinya. Hanya balak tu bukan dalam konteks untuk merosakkan agama, tidak. Agama terpelihara. Cuma sekarang ni balak yang turun yang boleh merosakkan tubuh badannya sahaja, ataupun boleh musnahkan hartanya, ataupun ahli keluarga dia. Jadi hukumnya adalah makruh. Maksud makruh ni ialah lebih baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menghindarkan diri kita daripada bala-bala tersebut yang boleh merosakkan diri, harta dan juga ahli keluarga kita lah. Macam tu. Kalau seandainya berlaku pada diri kita, kena juga kalau kita kena juga balak pada diri kita, balak pada harta dan juga ahli kita, maka hendaklah kita bersabar terhadap apa yang telah pun ditetapkan Allah Taala terhadap diri kita lah. Kemungkinan besar ada hikmah situ yang kita kadang-kadang kita tak tahu dan tak nampak. Baik. Dan sabda Nabi SAW, la yatamanna ahadun al-maut lidurin nazala bihi wa in kana wala budda mutamanniyan falyakul. Maksudnya la yatamanna ahadukum al-maut lidurrin nazala bih. Janganlah kamu bercita-cita kepada kematian. Kerana apa? Kerana mudarat yang terjadi terhadap dirinya. Mudarat yang turun dengan dia, ataupun mudarat yang terkena pada dirinya. Bukan mudarat dalam konteks agama dirosak, tidak. Bukan dalam konteks Islam tu tak terpelihara. Islam masih terpelihara lagi. Cuma yang kena ni hanya duduk yang kena pada dirinya sahaja. Termasuknya lidurrin nazalabih, kerana mudarat yang kena pada diri dia sendiri. Kadang orang lain tak kena pun, dia je yang kena. Macam tu kan. Wa in kana, dan jika ada ia tak dapat tiada, hendak menciptakan dia mati, fala buddha muntanian, dan tidak boleh tidak kita nak cerita pada mati juga. Falyakun, maka naklah dia baca doa ni. Naklah dia baca doa. Apa doa tu tuan? Tu yang bawah tu. Allahumma ahini in kanatil haya khairal li, wa tawaffani in kanal wafa khairal li. Ya Allah Tuhanku, hidupkan aku seandainya kehidupan itu khairul li, baik untuk diri aku, baik ataupun bagus untuk diri aku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ataupun matikanku ya Allah, in kanatil wafa khairul li, jikalau adalah kematian itu baik bagiku. Kalau kematian itu baik bagiku. Nampak tak? Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis ni dia kuatkan lagi dengan pendapat yang pertama tadi tentang makruh tadi. Makruh bercita-cita kepada kematian disebabkan mudarat yang kena pada batang tubuh kita, ataupun pada harta kita, ataupun pada ahli kita, bukan agama kita, bukan agama. Terus kemudian dikuatkan hadis tu lah, la yatamanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Jangan mencita oleh kamu akan mati kerana mudarat yang turun dengan dia. Apa maksud mudarat yang turun? Mudarat yang kena pada diri dia. Dan jika tidak dapat tiada, hendak mencita akan dia mati, maka naklah dia berkata dengan doa ini, Allahumma ahini in ma kanatil haya khairal li, wa tawaffani ma kanatil wafa khairal li. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan olehmu akan aku selama mana hidup itu kebajikan bagiku, dan mati olehmu akan aku ya Allah, jikalau mati itu kebajikan bagiku juga. Jadi kalau mati itu baik, maka panjangkanlah umur aku ya Allah. Kalau seandainya mati itu tak baik, kalau mati itu tak baik, mana panjangkan umur kan. Kalau mati itu baik, maka matikanlah aku
segerakanlah mati ya Allah. Segerakanlah aku ni berjumpa denganmu ya Allah, bertemu denganmu ya Allah. Macam tu. Faham kan? Dia tengoklah suasana macam mana. Benda ni tuan-tuan dibahas oleh Imam Qurtubi ni dalam kitab dia. At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Tazkirah atau peringatan para menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan akhirat. Tuan-tuan. Sama dengan apa yang dibahas dalam kitab ni lah. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan lagi sabda Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira wa imma musi'an fala'allahu ayyastatiba wa kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya la yatamannayanna ahadukumul, dan janganlah kamu cita-cita kepada mati. Imma muhsin fala'allahu ayyazdada khaira. Mungkin kemungkinan besar kalau kita tak mencita-cita kepada mati, kemungkinan kalau umur kita panjang, maka kita dapat menambahkan akan kebajikan kita. Kita akan dapat menambahkan kebajikan kita. Kalau saya ni umur kita tu panjanglah. Sebabnya jangan mencita-cita kepada kematian itu. La yatayammanan akhirul maut. Janganlah kamu cita-cita kepada kematian. Imma maksudnya ada kalanya kan, ataupun boleh jadi muhsinan. Boleh jadi kita punya umur kita tu kalau panjang, kita boleh buat buat benda baik lagi. Fala'allahu ayyazdada khairan. Kemungkinan kita boleh tambah lagi amalan-amalan soleh lagi kalau umur kita panjang. Jadi kalau kita umur kita pendek, kemungkinan tak boleh nak tambah lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata janganlah bercita-cita kepada kematian itu. Wa imma musian, dan seandainya musian itu buruklah kalau kita panjang umur ni, fala'allahu ayyastatiba, kemungkinanlah kita tu sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat dengan taubat kalau umur kita panjanglah. Itu pesan Rasulullah SAW, jangan kita cita-cita pada kematian. Jadi maksud tak bercita-cita kematian ni dalam konteks kemudaratan yang berlaku pada dirinya hamba, kemudaratan yang berlaku pada hartanya hamba, dan kemudaratan yang berlaku kepada ahli keluarga dia. Bukan kemudaratan yang berlaku pada din agama. Kalau berlaku dalam agama, apa boleh kita bercita-cita kepada kematian itu. Baik. Faham kan? Baik, lihat terjemahan dia. Jangan mencita seorang kamu akan mati. Jika ada ia berbuat kebajikan, maka mudah-mudahan bahawa bertambahlah ia. Dan jika ada dia orang yang suka buat kejahatan, maka mudah-mudahan bahawa taubat ia dahulu daripada mati. Fala'allahu yastatiba. Mudah-mudahan dia sempat nak taubat pada Allah. Bila dah sempat taubat, maka kembalilah dia keadaan seperti orang yang tidak berdosa. Kan? Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa. Seperti kapas yang putih, yang tidak ada satu kotoran sedikit pun pada kapas itu. Itulah hakikat orang yang bertaubat kepada Allah lah. Tapi taubat yang sebenar-benar taubat kepada Allah Ta'ala, bukan taubat main-main, tuan-tuan. Dan terkadang harus menciptakan mati dan mendoakan dia sebab takut fitnah pada agama. Nampak? Itu yang saya cakap tadi tu. Fitnah yang berlaku dalam konteks agama. Maksud fitnah agama ni apa, tuan-tuan? Kita tak boleh nak solat lagi. Kalau solat kan orang tangkap kita, orang bunuh kita, orang tembak kita. Kan? Ataupun agama Islam tu dah dipelekeh-lekehkan. Pelekehkan, tak jaga lagi Islam ni. Kan? Banyak sangat fitnah berlaku sana, banyak sangat fitnah yang berlaku kat sini. Okey, dalam konteks ini, tuan, boleh kita bercita-cita kepada kematian, tak salah. Boleh. Mohonlah kepada Allah Ta'ala supaya disempatkan mati, supaya dapat berjumpa dengan Allah SWT. Tapi kalau hanya mudarat yang berlaku pada diri, harta dan ahli, tidak dibolehkanlah. Macam tu. Baik, faham kan? Baik. Dan adalah Yazid Ar-Riqashi rahimahullah ta'ala.
ia telah mencerca akan dirinya dan berkata ia, sayang engkau hai nafsuku, siapalah yang sembahyang ganti engkau kemudian daripada mati engkau, dan siapa yang puasa ganti engkau kemudian daripada mati engkau, hingga bahagian-bahagian. Kemudian maka berkata ia, hai segala manusia, tidakkah menangis kamu dan mensediakan bekal bagi diri kamu pada barang yang tinggal daripada umur kamu? Maka bahasanya barang siapa adalah mati itu, janjinya dan kuburnya itu rumahnya. Mati itu adalah janji dan kubur itu rumah kita besok, dan bumi itu adalah hamparan kita, tanah kan, dan kubur itu hamparan kita. Tak ada tikar empuk dah, tak ada tilam empuk, semua tak ada, bantal pun tak ada. Dan ulat itu yang menjinakkan dia. Mana ulat tu jadi teman kita besok dalam kubur. Dan terkejut yang akbar, yang lebih besar pada hari kiamat. Itu mengejutkan dia betapa lazat tidur itu, kemudian maka menangis hingga rempah pingsan. Menangis dia hingga rempah pingsan lah. Siapa tadi tuan-tuan? Yazid Ar-Riqashi. Yazid Ar-Riqashi. Benda ni pun tuan-tuan, cerita ni pun ada dalam kitab tu. Dan kitab yang karang oleh Al-Qurtubi. Asalnya kita Arab lah. Memang ada cerita ni. Saya ulang semula tuan-tuan. Dan adalah Yazid Ar-Riqashi rahimahullah. Ia mencercakan dirinya. Dan berkata dia berkata dalam konteks dia mencerca diri tadi. Macam mana dia kata tuan-tuan? Berkata ia, hai sayang engkau, hai nafsuku, siapalah yang sembahyang ganti engkau kemudian daripada mati engkau. Nampak? Maknanya kalau dia mati besok, Yazid dia mati, kan? Siapa besok yang akan sembahyangkan dia? Itu yang dia fikirkan. Adakah anak dia akan sembahyangkan dia, ataupun isteri yang sembahyangkan, ataupun adik-beradik dia sembahyangkan? Itu yang jadi persoalan. Separuh daripada kita kadang tak fikir dah. Kita hanya sibuk fikir tentang dunia. Jadi Yazid Ar-Riqashi ni dah fikir tentang alam akhirat, alam kubur besok, ataupun waktu mati besok, siapa yang akan sembahyangkan dia. Adakah kekasih-kasih kita? Siapa yang kita kasih dulu tuan? Anak kita, cucu kita, kan, ayah kita, ibu kita. Ada tak kalau kita masih hidup, mereka akan datang untuk menguruskan kita dan sembahyangkan kita? Inilah persoalannya lah. Hanya tu. Kemudian kalau sembahyang tu tertinggal, dan dunia lu ada sembahyang kita yang tertinggal, ada tak anak kita nak gantikan sembahyang kita tu? Itu yang persoalan pada dia lah. Kalau sembahyang dia ada tertinggal, ialah kadang-kadang ialah waktu uzur kadang-kadang tak teringat nak sembahyang, lupa nak sembahyang, ataupun dalam keadaan pensan, sakit, pensan, tak sedar diri, kan? Kadang kita tertinggal, terlopeh untuk sembahyang. Jadi besok kalau kita mati, ada tak anak kita tu qada gantikan sembahyang kita tu? Itu yang menjadi persoalan pada dia, Yazid Ar-Riqashi inilah. Faham kan? Dan berkata ia, sayang engkau hai nafsuku, siapa yang, nafsuku mana diriku lah, hai nafsuku ataupun diriku, siapalah yang sembahyang ganti engkau kemudian daripada mati engkau, dan siapa yang puasa ganti engkau kemudian daripada mati engkau. Besok kalau seandainya kita ada tertinggal puasa yang kita tak belum ganti puasa lagi, kita tertinggal puasa dulu, ataupun puasa Ramadan tertinggal, tak sampai nak ganti kan. Jadi besok kalau kita mati, ada tak anak kita untuk gantikan puasa itu? Kalau tak ganti, ada tak dia bayar fidyah untuk kita besok? Nanti jadi persoalan pada Yazid Ar-Riqashi ni. Dia pandangan jauh gitulah. Gitu. Takut nanti anak kita kalau kita dah mati, dia tak tahu je. Dia buat bangang kan. Masing-masing kalau kita ada harta tinggalkan, bawa pula harta pula. Yang kita ni dah masuk dalam kubur ni, yang puasa tinggal, sembahyang tinggal, tak berhenti lagi, macam mana? Tak tak? Kemudian tuan-tuan, dan berkata ia, hai segala manusia, tidakkah engkau menangis? Tidakkah menangis kamu? Wahai manusia, tidakkah engkau menangis? Memikirkan tentang alam kubur, alam akhirat.
dan mensediakan bekal bagi diri kau pada barang yang tinggal pada umurmu. Ada tak kita siapkan bekalan kita? Cukup tak bekalan kita ni agak segala amalan kita buat tuan-tuan, semenjak daripada balik sampailah sekarang ni, agak-agak cukup tak amalan kita tu? Allah Ta'ala terima tak agak amalan kita tu? Ini persoalannya lah. Kalau Allah Ta'ala terima, alhamdulillah. Takut Allah Ta'ala tak terima, parah kita besok kan. So janganlah kita ni over confident kan, terlampau confident sangatlah Allah Ta'ala terima amalan kita tu. Takkanlah dia ni Allah Ta'ala tak terima ustaz kan. Persoalan kita kan. Maksudnya tuan-tuan, kemudian maka bahawasanya barang siapa adalah mati itu janjinya, dan kubur tu rumahnya besok, dan bumi itu ataupun tanah dalam kubur tu sebagai hamparannya. Tanah tu, lubang kubur tu itulah tempat kita tidur besok. Tak ada kita bawa tilam mampuk tu dalam kubur tu kan. Kalau agama lain adalah, agama lain ikut cara agama dia lah. Bukan tilam yang dibawa motor pun dibawa dalam kubur tu. Kereta pun dibawa sekali. Siap bekalan minyak petrol pun bawa sekali dalam tu. Duit pun bawa sekali. Duit. Tak tahulah apa tujuannya buat duit tu. Mungkin akhirat besok mungkin dia nak beli minyak ke, minyak kereta habis ke akhirat besok. Sebab kereta pun dia bawa sekali dalam kubur tu. Kalau tuan-tuan dah tengok kan. Tapi bukan di Malaysia lah, di negara-negara yang tempat lain lah, luar negara kejadian tersebut. Kerana sebuah agama ni kadang polit sikit sebuah agama ni dengan kata macam di Bali tu, dia ada satu upacara agama yang telah mati ni, tok nenek semua saudara dah mati ni, sampai satu masa dan ketikanya mereka akan bongkar semula kubur tu. Bongkar balik. Bongkar semula. Lepas tu dia bersihkan dia punya mayat-mayat tok nenek tu. Lepas tu dipakaikan baju. Nampak? Dipakaikan baju tu kan. Kalau kita tak boleh kan. Kira menyeksa mayat lah tu. Menyeksa mayat. Tapi agama mereka boleh. Mengikut kepada kepercayaan mereka boleh. Mereka keluarkan semula jenazah-jenazah tu, mayat-mayat tu yang dah lama, dah bertahun-tahun tu kan. Dikeluarkan, dibersihkan, kemudian dibawa balik pula. Ada nyatakan bawa balik ke rumah. Lepas tu dipakaikan baju pula. Pakaikan baju. Kalau dulu kat dunia tu contohnya, dia ni askar, pakaikan baju askar. Kalau pun dia polis, pakaikan baju polis. Pakai ribbon hitam pula kan. Kalau dia suka, kalau dunia dulu dia kuih isap rokok, lagi rokok sebatang, so dia isap rokok. Itu kepercayaan mereka lah. Kita tak boleh nak hina kepercayaan mereka kan. Kita agama kita lah. Baik Coba barang siapa adalah mati itu janjinya, dan kubur itu rumahnya, dan bumi itu hambarannya, dan ulat itu yang menjinak akan dia, ulat atau menjinak ataupun memakan jasad kita besok dalam kubur, dan terkejut yang akbar, yang lebih besar akhirat pada hari kiamat, itu mengejutkan dia betapa lazat tidur itu, maka menangis dia akan meninggal rebah pingsan. Jadi orang yang dalam kubur tu diperlukan seperti orang yang tidur lah. Orang kubur seperti orang tidur. Besok, akhirat besok, semua akan dibangunkan semula, macam dibangunkan daripada tidur lah. Jadi ibarat dia macam dibangunkan dalam tidur. Semua akan dibawa kepada mahsyar kan, dan akan ditanya setiap amalan-amalan masing, dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahawa manusia dibawa kepada mahsyar itu dalam keadaan tidak berpakaian. Bangun daripada kubur semua tak berpakaian. Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala lah. Sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala tu dia akan berpakaian, tetapi umumnya tidak berpakaian. Padahal sebut lain itu berkulub, mana tidak berkhatan. Ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala mendengar apa yang Nabi kata, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kalau macam tu manusia akan sibuklah melihat kemaluan orang lain."
melihat aurat orang lain. Apa jawapan Nabi SAW? Hari tersebut adalah hari yang sangat sibuk. Masing-masing tak ada masa nak tengok. Masing-masing tak ada masa nak tengok, tuan-tuan. Ni sama ada syurga ataupun neraka saja. Masing-masing menunggu hari penghisapan. Faham kan, tuan-tuan? Seterusnya kata Imam Ghazali rahimahullah taala, bermula manusia itu ada kalanya yang menyungguh-nyungguh ia pada dunia, dan ada kalanya yang taubat ia, dan ada kalanya yang arif, orang yang arif. Berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, bermula manusia itu ada kalanya yang menyungguh-nyungguh pada mana sungguh-sungguh dalam bab dunia ni, sibuk menjadi dunia lah. Siang malam pagi petang bekerja. Boleh. Kan sibuk siang malam mencari duit, sampaikan tak ada masa kadang-kadang nak datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang rumah Taala, besok kalau meninggal dunia lah. Itu pun kalau dibawa ke kubur, ke surau atau ke masjid oleh orang yang menguruskan jenazah tadi kan. Kalau tak dibawa, tak ada lah dah. Dah lah semua hidup tak pernah datang surau masjid. Waktu meninggal pula, tak ada siapa pula nak uruskan. Kalau ada urus pun kata, kali keluarga pun tak ada datang nak tengok. Kan? Dia ni memang suka memutuskan hubungan rahim. Jadi waktu mati, tak ada siapa nak tengok. Jadi yang menguruskan Tok Bilal atau Imam. Imam Bilal kata, bawa lah aku kubur dia. Tak semayang, bawa kubur semua. Tak payahlah bawa ke masjid ke surau. Kalau dibawa, itulah pertama kali tuan-tuan kira agak dia datang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ada kalanya yang taubat, ya, dan ada kalanya yang arif. Arif mana yang mengetahui. Adapun orang yang menyungguh pada dunia, maka tiada ia menyebut akan mati. Dan jika menyebut dia akan mati, maka iaitu kerana duka cita atas dunianya, dan membimbang ia akan kecelaan dirinya, dan ini menambahkan dia oleh menyebut akan mati itu jauhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kumpulan pertama ni orang yang duk sibuk tentang dunia ni, duk kejar dunia siang malam. Jadi mereka tak ada masa nak ingat tentang kematian atau nak sebut tentang bab mati ni. Kalau mereka sebut bab mati pun ketika dalam keadaan sakit kan, terlantar, masa itulah baru teringat tentang kematian. Apalagi kalau tuan-tuan dalam keadaan sakaratul maut. Bila dalam keadaan sakaratul maut, malaikat maut pun dah datang dah. Perhati kan, intai kan, bila ke budak ni kan. Cukup ya time dah masuknya, malaikat pun tarik lah nyawa. Bila inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sampai berdapat, alhamdulillah. Kalau tak sampai, macam mana? Faham Dan jika menyebut ia akan mati, maka iaitu kerana duka citanya atas dunia. Kalau ada sebut mati pun disebabkan duka cita tentang bab dunia. Apa yang dia nak, contoh tak dapat. Ataupun contoh kena tipu oleh orang lain dalam bab dunia. Dalam niaga kena tipu. Masa itulah baru ingat mati. Kalau tak kena tipu, memang tak ada nak ingat. Dan membimbang ia dengan kecelaannya, dan ini menambahkan dia oleh menyebut akan mati, itu jauh Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya kalau sebut mati pun sebenarnya dia jauh Allah Ta'ala lagi. Kenapa? Kerana dia sebut mati itu sebabkan oleh kerana terdesak. Kalau tak terdesak memang tak ada lah ingat dah. Adapun orang yang kedua pula, adapun orang yang taubat, maka membanyak ia akan menyebut mati, supaya membangkit akan dia oleh hatinya takut kepada Allah. Maka menyempurnakan ia akan taubatnya, dan terkadang benci ia akan mati kerana takut bahawa disambarkan dia oleh mati dahulu daripada sempurna taubatnya, dan dahulu daripada membaikkan bekalannya, dan iaitu diuzurkan dia pada benci akan mati. Dan ini tiada masuk di bawah sabda Nabi SAW, man kariha liqa'illah qariyallahu liqa'ah. Barang siapa benci berjumpa akan Allah Ta'ala, nescaya benci Allah Ta'ala berjumpa dengan dia.
Jadi ni yang kedua ni ciri orang bertaubat. Orang bertaubat dalam konteks bab ikatan dengan kematian ni, mereka memang suka ingat tentang kematian. Kan? Bila agak ni aku kalau mati. Kalau aku mati esok kat mana aku mati kan? Kalau aku mati tu siapa yang uruskan kita punya jenazah ni? Itu yang kita fikir tu. Kalau kita mati depan anak-anak kita, okeylah. Kalau mati tiba-tiba mati dalam laut. Naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang meletup, jatuh dalam laut. Macam mana? Tak tahu kita kan? Tak tahu tu. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati kat hospital, kemudian anak kita datang tengok, kan? Kemudian dia uruskan dengan cara baik, alhamdulillah lah. Kalau dia tak uruskan dengan baik, macam mana? Tak ada siapa ambil tahu kan? Baik. Maksudnya, dan orang bertaubat tadi, kan, dia sentiasa membanyakkan sebut mati, kerana dengan mati tadi akan membangkitkan akan rasa takut dia kepada Allah, serta menyempurnakan akan taubatnya. Dan terkadang benci akan mati, kerana takut bahawa dia punya bekalan tu tak cukup lagi. Takut bekalan tak cukup lagi. Bahawa disambarkan dia oleh mati dahulu daripada sempurna taubat, dan dahulu pada membaikkan amalan. Mana bekalan tak cukup lagi, kalau nak taubat pun tak sempurna taubat, tu yang dia takut berlaku macam itulah. Tiba-tiba malaikat maut datang, tarik nyawa dia. Itu ciri-ciri orang bertaubat tadi. Dan iaitu diuzurkan dia pada benci akan mati. Dan ini tiada masuk di bawah sabda Nabi SAW. Jadi apa yang dicerita dalam bab kedua ni tuan-tuan, tentang orang taubat ni dalam kaitan dengan mati ni, dia tak ada kaitan dengan hadis ni. Hadis Nabi sebut, dia kata man kariha liqa'illah qariyallahu liqa'ah. Barang siapa benci berjumpa Allah, Allah Taala benci berjumpa dengan dia. So jangan kita benci berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita semua akan menuju pada Allah kan, insya-Allah kan. Esok kita akan jumpa Allah Taala dia. Kalau dia takdirkan kita ahli syurga, maka dapatlah kita melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada besok semua akan melihat Allah Taala dengan mata kepala kita sendiri. Kat dunia memanglah kita tak boleh melihat Allah. Akhirat besok itu janji Allah Taala, dia akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman saja. Orang yang kafir tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi Nabi kata man kariha liqa'illah, barang siapa benci bertemu Allah, nescaya Allah Taala benci bertemu dengan dia. So kita benci tak nak jumpa Allah Taala ni? Tak benci kan? Semua merindui Allah, betul tak? Kan Allah Taala ni Tuhan sekalian alam. Nabi pun kita rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah Taala. Baik, seterusnya tuan-tuan. Artinya barang siapa benci berjumpa akan Allah, nescaya benci Allah Taala berjumpakan dia. Kerana bahasanya ini tiada benci ia akan maut dan akan berjumpa akan Allah Taala. Dan hanya saja takut dia akan luput berjumpa atas wajah yang sempurna kerana taksirnya. Taksir maknanya banyak dosa dia. Taksir dosa itu banyak dosa lah, kelemahan diri kita ni banyak. Besok takut besok kita tak dapat jumpa Allah Ta'ala ni. Kenapa? Kerana kita tahulah kita ni banyak kelemahan, banyak kurangan. Nak kau Allah Ta'ala nak tunjuk diri dekat kita? Kalau kita ni ahli kuat ibadah tu, mungkinlah Allah Ta'ala tunjuk kita. Ini banyak kadang-kadang kita terlalai, terlupa. Semayang pun kadang lewat, betul tak? Orang kita Allah Ta'ala ni, kalau tidak pun semayang awal waktu. Ini semayang lekor-lekor aja. Dah ujung-ujung kan, baru nak semayang kan. Ada masa tu tak? Ada lagi baru sibuk nak semayang. Orang kita Allah, dia menunggu-nunggu waktu solat. Nampak? Tunggu solat kan. Lainlah kalau kita musafir jauh. Macam Den kan jauh. Macam Den kan jauh nak datang sini kan. Datang pun dah lewat, dah malam kan. Jauh perjalanan tu nak sampai sini. Tuan sinilah doket je sini. Patutnya tuan-tuan datang tempat Den pula, belajar tempat Den lah. Macam mana? Biasa
So ustaz, tok guru datang tempat orang. Apa kalau apa cerita, apa kata kalau kita tukar pula? Semua yang belajar dengan dia ni datang Madin. Macam mana kan? Boleh? Eden pula tak terlayan pula tu. Tak terlayan dengan Maimunah lah murid. Tuan-tuan, ya kadang ada kadang nak murid dia tak kenal nak murid dia dah. Ustaz tak kenal Dan ke? Tak kenal, aku ni siapa? Alah ustaz kan ngajar saya dulu kat Madrasah Nuriyah Melaka dulu. Kan dulu saya masa Nuriyah kan ngajar sana. 3 tahun ngajar budak sekolah agama kan. Okay. Sekarang budak-budak ni semua dah besar-besar dah. Dah beranak pinak. Kalau dia tak kenalkan diri dia pun tak kenal. Dia pun tak kenal dah. Bila dia tunjukkan gambar tu sekolah tu, baru kita perasan, oh kau dia tu. Kalau dia tak tunjuk gambar tu, memang dia tak kenal tu kan. Sebab dia dah berubah, muka dah berubah kan. Macam tu dah kahwin semua, dah anak pinak. Macam tu lah tuan-tuan. Baik. Jadi kalau nak kumpulkan anak murid ni, tak tahu dah banyak mana. Dan apa yang kita nak ialah anak murid kita tu jadi orang tu ialah. Kan? Kita tak ada apa kita nak harap sangat, tak adalah. Yang penting dia orang jadi orang. Ramai dah. Yang jadi cikgu, yang jadi guru, kerja kerajaan ramai. Saya punya anak murid tu. Kadang kita pun itulah tak pernah, tak cam. Tapi zaman sekarang kan ada kemudahan apa FB kan. FB apa dia orang cari. Dia cari kita balik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dah hanya saja takut dia akan luput berjumpa atas wajah yang sempurna kerana taksirnya. Taksir ni kelemahan pada dirinya dan kurangnya dirinya. Dan iaitu seperti orang yang minta khabar berjumpa dengan kekasihnya kerana bimbang dengan bersedia bagi berjumpanya atas wajah yang sempurna yang diredo akan dia, maka tiada dibilangkan dia dengan bukan itu benci bagi berjumpanya. Takut ni tuan, inilah ini perasaan takut kita besok kita nak jumpa Allah Ta'ala, takut nanti Allah Ta'ala tak redha kita. Itu kita takut tu. Sebabnya kita kena perbaikkan amalan kita, dan satu lagi kita kena perbaikkan sangka, kena perbetulkan sangkaan kita terhadap Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut kan, hamba-Ku di atas sangkaan apa yang disangka terhadap diriku, kata Allah. Kalau ada sangka baik padaku, maka jadi baik. Kalau ada sangka banyak benda tak elok padaku, kata Allah, maka jadilah tak elok. Itu sebabnya kita kena banyak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut begitu. Jadi bila kita mati, maknanya kita nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah besok, nak menghadap Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang maha agung, yang maha besar. So kalau kita nak berjumpa Tuhan, kena perbaikkan amalan kita lah. Macamlah kita nak pergi jumpa agung. Kita nak pergi jumpa agung, nak pergi jumpa gajah, macam mana tahap diri kita ni? Kena perbaikkan diri kita kan? Kan? Pakaian kena komel, kan? Kena apa tu, berosok, kan? Ada yang kadang pakai bertanjak lah pula, kan? Ada yang samping. Kenapa nak jumpa gajah? Cuba tentang jumpa gajah, kadang selekehnya. Pakai baju kobun, baju motong otak tu. Tuan pakai baju motong otak, pergi jumpa gajah. Marah tak gajah? Marah kan? Masuk pula dalam istana lah tu. Masuk dalam istana gajah, jumpa dia. Dalam keadaan kita pakai baju motong otak, bau otak sekirap je. Marah tak gajah kan? Marah. So, nak jumpa gajah mesti dalam keadaan kita membersihkan diri kita, pakai cantik-cantik, pakai lawa-lawa, lepas tu bergambar sana, bergambar sini. Tengoklah orang apa tu. Kejap gambar kan? Macam tu. Kemudian bila duduk depan gajah lah, duduk secara tertib. Duduk secara tertib. Tak boleh main handset, WhatsApp sana, WhatsApp sini. Marah gajah. Kau ni nak ngadap aku ke tidak ni? Kau tak nak, kau pergi keluar. Kan? Ni kita nak hadap siapa? Allah. Kita nak hadap Allah Ta'ala ni ke besok, akhirat besok dah jumpa Allah.
mestilah kita perbaiki amalan kita. Perbetulkan amalan kita zahir dan batin. Lagi pada dalaman kita, tuan-tuan. Baik. Dan hanya saja takut dia akan luput berjumpa atas wajah yang sempurna kerana taksirnya, kelemahan dirinya dan kurang dirinya. Dan iaitu seperti orang yang minta khabar berjumpa dengan kekasihnya kerana berbimbang dengan bersedia bagi berjumpanya atas wajah yang sempurna yang diredha akan dia oleh kekasih, maka tiada dibilang akan dia dengan itu benci bagi berjumpanya. So mana kalau kita nak jumpa kekasih kita, tak ada persiapan, marah tak? Marah tak orang yang kita nak jumpa tu? Marah kan? Ini Allah Ta'ala ni kita nak jumpa ni esok. Dan alamat demikian itu bahawa berkekalan bersedia baginya, tiada berbimbang dengan yang lain daripadanya. So kalau nak pergi jumpa tu, jangan sibuk benda lain. Tepati waktu nak jumpa. Kita nak jumpa raja, nak jumpa PM, kena tepat masa. Paling tidak pun setengah jam dah sampai dah. Walaupun PM tak sampai lagi, kita setengah jam dah sampai. Faham kan? Ataupun juru kamera tu, juru foto kan, juru apa tu yang suat khabar kan. Kalau dia nak ambil gambar, nak rapatkan laporan, dia kena awal datang, bukan dia ambil datang. Kalau dia nak ambil datang, dapat berita tak dapat berita apa-apa. Tu kulak-kulaknya tu. Akhirnya terpaksa pula minta daripada kawan dia, kau datang awal kan, boleh share tak berita? Boleh tunjuk tak gambar? Kan? Tu penting, itu masa tu. Kita nak jumpa orang besar, kita lah kena datang dulu. Bukan orang besar tunggu kita tau. Ni nak jumpa Allah, kenalah kita awal waktu. Persiapan kita tu kena rapi dah nak jumpa Tuhan ni. Baik. Dan alamat demikian itu bahawa berkekalan bersedia baginya, tiada berbimbang dengan yang lain daripadanya. Dan jika tiada demikian itu, maka dihubungkan dia dengan orang yang menyungguh-nyungguh pada dunia. So kalau seandainya kita tak ada prepare dia, persiapan nak jumpa Tuhan ni, dengan kita membaguskan amalan kita, so maknanya kita ni tak bersungguh-sungguh lah nama. Tak sungguh. Ataupun nak masuk Minang kan, nak masuk Minang anak orang, janji pukul apa? Pukul 10. Datang pukul 2 balik. Memang alamatnya kena alok balik ya. Kau ni nak masuk Minang kau tidak bersungguh ke tak bersungguh? Lainlah kalau seandainya rumah jauh, bakal itu kan, bakal yang nak Pinang ni jauh rumah jalan pula jam, sosek lah tu. Sosek balik tak jumpa jalan, tak pernah datang, cuba datang. Itu lain lah tuan-tuan, lain. Ini sengaja datang lambat, janji pukul 10, datang pukul 2 balik. Bila tanya mana kau ni, on the way dia kata, dalam perjalanan, asyik dalam perjalanan je, tapi tak sampai-sampai. Lalas cancel, tak jadilah, tak payahlah, kau balik lah. Macam niat pun kau tak boleh nak tepati, macam mana besok nak ikat janji dengan anak aku, dia kata. Besok kau nak jadi ketua keluarga, nak jadi seorang suami, macam mana nak menguruskan isteri, anak-anak. Dalam bab menepati masa pun kau tak tepatkan masa. Gitu. Faham kan tuan-tuan? Dan ada pun, cukup sampai tu? Cukup tu panjang lagi tu. Panjang ni cerita tu. Orang yang arif pula. Orang arif tak cerita lagi. Kita baru cerita dua. Pertama, orang yang menyungguh pada dunia. Yang kedua, orang taubat. Yang ketiga, orang arif. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Dia kalau mengajar kadang tak sedar tu kan, masuk jalan. Baik, kalau ada soalan atau pertanyaan, ada tak? Ada? Tak ada lelaki, ada muslimin, ada? Muslimat ada? Tak ada Nampak ke tak nampak tu? Takut nanti kita tengok kita royo.
Kita pandang gitu. Kita pandang dia tak nampak. Blur gitu kan. Gitu. Belum lah, kadang dah berusia ni dah tahu apa nampak dah tulisan. Tengok pula kitab Jawi Lama tuan. Jawi Lama. Halus tulisan kan. Tulisan halus, susah nak faham. Macam tu. Sebaik saya mengaji pakai kitab Jawi tu, pernah mengaji pakai kitab Jawi. Saya asal dulu pun tuan, memang tak tahu baca Jawi juga. Saya masuk pondok Melaka dulu, saya masuk tu saya tak tahu Jawi gitu dah masalah. Memang saya tak boleh bahasa Jawi. Tak boleh baca lagi. Masuk sana belajar membatang, menghijau Jawi tu. Belajar sendiri tuan. Sampai tu belajarlah kita atau kan. Tuan Haji Wahid, Tuan Udang tu kan. Masa tu dia ada. Okey, kemudian belajar dengan budak senior, budak lama kan. Belajar dengan dia orang. Macam Jawi ni saya belajar sendiri. Merangkak pelajaran. Merangkak macam itu belum Arab ni, Jawi tu kan merangkak. Sekarang ni alhamdulillah. Tak kisah. Dan sekarang ni pula sekarang ni Jawi baru pula. Bila Jawi baru pula lain pula cara menghijau pula. Banyak pula dia punya kan selok-belok Dulu punya susah Azad. Bumi itu bawah ni ya. Bum. Yalah. Allah Ta'ala menjadikan bum. Bawa mim bum. Allah Ta'ala menjadikan bum. Apa maksud bum itu? Bumi. Allah Ta'ala menjadikan bumi. Mati dia boleh mata ya, mata. Mati mata. Itulah dia. Okey. Sekarang ni dia dah ada pendekatan baru lah, kaedah-kaedah baru cara tulisan Jawi ni kan. Kita pula ketinggalan pula tuan-tuan. Bila dalam bab menghijau Jawi, mana tulisan Jawi yang betul lah, kita pun kadang tertinggal dalam bab Jawi ni. Sebab kita tak belajar ke sekolah lagi. Budak zaman sekarang dia pakai yang silibus barunya, sukatan Jawi baru punya. Tak sama dengan sukatan Jawi lama kita, tak sama. Sama lah. Tak sama. Itu yang baru ni alif ya tawau. Alif ya Tawau. apa tu? Itu. Dulu alif ya ta. Alif ya ta itu. Kan beza kan? Itulah. Dia banyak tambah apa? Lain cara dia. Cair. Sukatan baru ni lain Jawi dia, tak sama dengan kita pun kan poning tu kan. Dan alif ya nun ya. Okey, kalau kita tuan ambil peperiksaan tulisan Jawi memang fail. Ambil peperiksaan tulisan Jawi kita dengan anak kita. Kita fail, anak kita lulus. Sebab dia pakai kaedah baru. Kita pakai kaedah lama. Memang tak dapat dah tuan. Tapi kita boleh baca. Jawi walaupun baru Jawi tu, tapi kita boleh baca. Kita boleh baca, tapi dalam konteks menghijau tu tak boleh. Dia kaedah dia lah lain penggunaan dia. Tak sama dengan yang okay. Ni lain. Okey dan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'i al-mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa htahana ma'rifin. Allahumma faqina fid-din. Allahumma faqina fid-din. Allahumma ijma'na al-marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim.